Bahkan Nabi Isa, baginda juga menyampaikan, mengajak umat baginda untuk masuk ke agama Islam. Bahkan kesemua anbiya, kesemua para rasul, daripada nabi dan rasul yang pertama diutuskan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah kepada nabi dan rasul yang terakhir diutuskan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua mereka membawa agama yang satu, yaitu agama Islam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala badri at-tamam wa misbahi adh-dhalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil Islam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna ya rabbana idha syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi mendapat nikmat kehidupan sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah. Baik. Saya memperkenalkan diri sedikit, memandangkan ini kali pertama saya menyampaikan kuliah di Masjid Al-Hasanah ini. Nama saya Muhammad Akram bin Ja'far. Saya berasal daripada Shah Alam dan kini menetap di Damansara Perdana. Saya merupakan graduan UIA Gombak, dan dalam masa yang sama saya juga mengaji di pondok-pondok, antaranya Pondok Pak Teh yang terletak di Pengkalan Hulu, Perak, juga Pondok Tauhid ataupun dikenali sebagai Madrasah Ar-Rahmaniyah yang terletak di Sik, Kedah, dan yang paling lama saya mengaji adalah di Kota Damansara, Selangor, iaitu Ma'had Turath Baitus Sa'adah. Dan kini saya berkhidmat sepenuh masa di sana, dan secara sambilan saya menyampaikan kuliah di sekitar Selangor dan juga wilayah persekutuan. Selamat berkenalan. Barakallahu fiikum. Baik. InsyaAllah ta'ala pada malam ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah, satu hadis yang mana manfaatnya sangat penting untuk kita semua. Dan di akhir kuliah ini saya akan sebutkan satu amalan, saya akan kongsikan satu amalan yang mana kalau kita beramal dengannya, fadilatnya ialah masuk ke dalam syurga tanpa azab. Maka ini fadilat yang besar. Siapa yang nak dengar apakah amalan itu, maka dengarkan kuliah ini sampai habis, insya-Allah ta'ala. Baik. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada muslimin dan muslimat semua, supaya kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapat pahala daripada mendengar majlis ilmu yang kita lakukan pada saat ini lillahi ta'ala.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis. Hadis ini tuan-tuan, ia merupakan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sabda Nabi, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawasanya Muhammad ialah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahawasanya Isa ialah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu Nabi Isa yang baginda merupakan anak kepada Sayyidatuna Maryam alaihassalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun mengutuskan malaikat untuk memberikan khabar gembira kepada Maryam bahawasanya dia mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Wa ruhun minh, yaitu ruh Nabi Isa itu ialah roh yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqq, dan syurga itu benar. Wan nar haqq, dan neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini tuan-tuan, pada permulaannya disebutkan dua kalimah syahadah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dua kalimah syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah ini merupakan asal kepada agama Islam. Orang kafir, macam mana dia nak menjadi seorang Muslim? Caranya adalah dengan dia mengucapkan dua kalimah syahadah dan dia meyakini, beriktikad dengan makna dua kalimah syahadah. Dengan itu dia dapat menjadi seorang mukmin, dapat masuk ke agama Islam. Dua kalimah syahadah itu merupakan asal kepada agama Islam. Orang Islam yang keyakinannya selari dengan makna dua kalimah syahadah, iaitu dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka keimanannya keimanan yang benar, keislamannya keislaman yang sah. Adapun orang yang bercanggah keyakinannya dengan makna dua kalimah syahadah, maka dia bukan orang Islam. Maknanya dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Orang yang keyakinannya tidak selari dengan makna dua kalimah syahadah. Makna dua kalimah syahadah ini, makna asyhadu an la ilaha illallah, perkataan asyhadu dalam bahasa Arab, ia datang ataupun ia memberi makna tiga makna, iaitu saya mengetahui dalam hati, saya beriktikad dengan hati,
dan saya memperakui dengan lisan, dengan lidah. Bila kita sebut asyhadu, 3 makna ini yang datang dengannya. Dan makna la ilaha illallah ialah ay la ma'buda bihaqqin illallah, iaitu tiada yang berhak disembah selain daripada Allah. Dalam dunia ini, tuan-tuan, bukan semua manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana ada orang-orang kafir. Apa yang mereka jadikan sebagai sembahan? Ada di antara mereka yang menyembah berhala, seperti yang berada di kuil-kuil, ataupun di tokong-tokong, ataupun yang berada di batu kef sana, berhala yang berdiri yang besar, ataupun yang berbaring di tumpat. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Ada di kalangan orang kafir yang mereka menyembah berhala. Ada juga di antara orang kafir yang mereka menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah pokok-pokok. Ada yang menyembah sungai. Ada yang menyembah jin. Dan apa jua sembahan yang mereka sembah, yang ia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahawasanya itu merupakan sembahan yang batil, yang tidak layak dijadikan sebagai sembahan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebahagian ulama dalam menafsirkan makna la ilaha illallah, seperti Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, pelopor kepada manhaj Al-Asy'ariyah, beliau pada menafsirkan makna la ilaha illallah, katanya maknanya ialah la khaliqa illallah, iaitu tiada pencipta selain daripada Allah. Alam ini keseluruhannya, sama ada diri-diri makhluk mahupun apa yang makhluk buat, perbuatan-perbuatan makhluk, kesemuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu perkara pun yang berada dalam alam ini yang ia bukan diciptakan oleh Allah. Bahkan semua benda, semua perkara, daripada sekecil-kecil makhluk sampailah kepada sebesar-besar makhluk, termasuk juga dengan perbuatan-perbuatan mereka, kesemuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah pencipta bagi segala sesuatu, iaitu Allah yang menciptakan, yang mengeluarkannya daripada tiada kepada ada. Maka apabila tiada pencipta selain daripada Allah, maka ini membawa kepada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang berhak disembah, kerana dia sahaja pencipta bagi alam ini. Tidak ada pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala bukan Tuhan, bukan pencipta. Bukan berhala yang menciptakan makhluk, bukan berhala yang menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Maka berhala bukan Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai sembahan. Begitu juga dengan pokok-pokok, binatang, jin, matahari dan bulan. Segala sesuatu selain daripada Allah itu bukan pencipta, tidak layak dijadikan sebagai sembahan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan pencipta bagi alam ini, dan dia yang berhak dijadikan sebagai sembahan. Dia yang berhak disembah oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah, dia ada tanpa permulaan dan dia ada tanpa perakhiran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu, laisa kamithlihi syai', iaitu dia tidak sama langsung dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan jisim yang besar seperti gunung. Allah bukan jisim yang kecil seperti semut ataupun habuk. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim yang kasar yang kita boleh pegang dengan tangan seperti meja,
manusia, batu, pokok dan sebagainya, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim yang kasar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan jisim yang lembut, yang kita tak boleh pegang dengan tangan kita, seperti udara, cahaya, kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim yang lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan manusia. Tidak dikatakan Allah itu bersifat dengan anggota badan. Allah tidak bersifat dengan memiliki anggota badan. Tidak dikatakan Allah itu memiliki muka. Tidak dikatakan Allah itu memiliki kepala, ataupun tangan, ataupun betis, ataupun kaki dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan manusia. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia tidak sama langsung dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Maka Allah itu bukan berwarna, bukan berukuran, bukan bersaiz, tidak bertempat, tidak berhajat kepada segala sesuatu daripada makhluk ciptaannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah tidak perlukan kepada langit dan bumi. Allah yang menciptakan manusia dan malaikat, Allah tidak memerlukan kepada manusia dan malaikat. Allah yang menciptakan arah yang 6, arah atas, bawah, depan dan belakang, kanan dan kiri, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlukan kepada arah yang 6. Maka tidak dikatakan Allah itu berada di atas. Kita tak kata Allah itu berada di hadapan, ataupun belakang, ataupun bawah, ataupun kanan, ataupun kiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang telah menciptakan semua tempat, langit, bumi, syurga, neraka, semua tempat yang berada dalam alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlukan kepada tempat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa dia bertempat, iaitu Allah bukan berada di satu tempat, dan Allah juga bukan berada di semua ataupun di mana-mana tempat. Ini merupakan asas kepada keyakinan. Ini beberapa asas keyakinan kita kepada Allah ataupun tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang dibahaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah pada makna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit makna tentang makna, ini sedikit syarahan tentang makna la ilaha illallah. Kemudian, apakah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu kita dah sebutkan tadi. Makna Muhammadur Rasulullah ialah kita beriman bahawasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, yang baginda daripada bangsa Arab, daripada kabilah Quraisy, baginda merupakan hamba Allah dan juga utusannya sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dua kalimah syahadah. Kemudian dalam hadis ini sambungannya wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, bahawasanya Nabi Isa itu ialah hamba Allah dan Rasulnya. Keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihissalam, kita juga mempercayai bahawasanya Nabi Isa itu merupakan hamba Allah, ciptaan Allah dan juga Rasulnya. Berbeza dengan golongan Nasrani ataupun Kristian. Golongan Kristian, apa yang mereka percaya kepada Nabi Isa? Mereka kata, sebahagian mereka, Nabi Isa itu merupakan Tuhan. Sebahagian mereka yang lain kata, Nabi Isa merupakan anak kepada Tuhan. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Keyakinan ini bukan keyakinan orang Islam. Bahkan dua keyakinan ini ialah keyakinan yang membatalkan iman, keyakinan yang kufur. Keyakinan kita tentang Nabi Isa, kita kata Nabi Isa itu ialah hamba Allah, ciptaan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara yang penting saya nak sebutkan di sini, Nabi Isa tidak membawa ajaran Kristian kepada umat baginda. Ini penting untuk dijelaskan. Sebahagian manusia
ya, sebahagian manusia yang jahil, mungkin disebabkan orang Kristian selalu mengagungkan Nabi Isa sehingga menganggap mereka Tuhan, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Mungkin sebahagian manusia yang jahil, mereka sangka Nabi Isa ini menyampaikan ajaran Kristian kepada umatnya. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini tidak benar. Bahkan Nabi Isa, baginda juga menyampaikan, mengajak umat baginda untuk masuk ke agama Islam. Bahkan ke semua anbiya, ke semua para rasul, daripada Nabi dan Rasul yang pertama diutuskan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir diutuskan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemua mereka membawa agama yang satu, yaitu agama Islam. Tak ada seorang pun daripada mereka yang membawa ajaran Buddha ataupun Kristian ataupun Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, tidak ada. Kesemua mereka membawa agama yang satu, iaitulah agama Islam. Hanya Islam sahaja agama yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang ini kita dah sebutkan tadi apakah maknanya. Kemudian wa ruhun minh. Ruh Nabi Isa itu merupakan ruh yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jangan diterjemahkan sebagai kita tidak bukan makna wa ruhun minhu di sini bahawa ruh Nabi Isa itu merupakan sebahagian daripada zat Allah. Ini kita tak boleh percaya sedemikian. Seperti mana yang kita sebut, Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan segala ciptaan. Allah itu bukan jisim. Maka tak ada sesuatu pun yang terpisah daripada zat Allah. Maka tak boleh kita kata ruh Nabi Isa itu merupakan sebahagian daripada zat Allah yang terpisah daripadanya. Tak boleh. Maka ulama pada menafsirkan makna waruhun min dekat sini, mereka kata ruh Nabi Isa itu ialah ruh yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wal jannata haqqu wan nar haqq. Dan syurga itu benar dan neraka itu benar. Wajib kita beriman dengan syurga dan juga neraka. Syurga dan neraka kedua-duanya ialah ciptaan Allah. Syurga Allah Subhanahu wa taala ciptakannya sebagai balasan baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Pelbagai nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga sana. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ahli syurga insya-Allah taala. Dan syurga itu telah pun diciptakan. Ia telah ada. Syurga itu terletak di atas langit yang ketujuh. Dan syurga akan kekal, tidak akan binasa. Adapun neraka ialah satu tempat yang Allah jadikan sebagai balasan buruk kepada ataupun untuk orang-orang kafir. Dan begitu juga sebahagian orang beriman yang mati dalam keadaan fasik, iaitu yang mati yang melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat daripada dosa itu. Sebahagian daripada mereka juga akan masuk ke dalam neraka. Neraka Allah Subhanahu wa taala sediakan pelbagai azab kepada penghuni-penghuninya. Mudah-mudahan kita tidak masuk di dalam neraka insya-Allah taala. Amin. Neraka telah pun diciptakan, telah ada, dan ia berada di bawah bumi yang ketujuh. Tadi syurga berada di atas langit yang ketujuh, manakala neraka berada di bawah bumi yang ketujuh. Dan neraka juga akan kekal, tidak akan binasa. Maka orang kafir, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar daripada neraka. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal.
Dia yakni orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Kerana orang yang beriman, yang mati dalam keadaan beriman, walaupun dia masuk ke dalam neraka, iaitu dia daripada orang yang fasik, yang tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Pada akhirnya dia akan keluar daripada neraka dan dia akan masuk juga ke dalam syurga. Itu keadaan orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan masuk ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Tapi syaratnya dia mati dalam keadaan yang beriman. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, yang tidak dia mungkin contoh hujung hayatnya dia melakukan perkara yang merosakkan akidah dia, sehingga dia terkeluar daripada agama Islam, jatuh dalam kekufuran. Kalau dia mati dalam keadaan ini, maka dia tak akan cium bau syurga. Dia tak akan masuk ke dalam syurga. Bahkan dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wala'iyyazubillahi ta'ala. Maka ini makna hadis ini. Orang yang beriman, dia akan masuk ke dalam syurga walaupun dia pernah melakukan dosa-dosa besar. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ketahuilah bahawasanya nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita ini, ia merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sekalipun hidup kita di atas dunia ini tidaklah mewah, mungkin kita bukan daripada orang yang kaya, ataupun mungkin kita hidup di atas dunia ini ditimpa banyak musibah, banyak kesusahan. Mungkin kita ditimpa penyakit, ataupun kita di kalangan ahli keluarga kita, ramai di kalangan mereka yang meninggal dunia, yang meninggalkan kita, ataupun banyak ujian, banyak musibah yang menimpa kita hari-hari. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita nikmat iman, ketahuilah bahawasanya itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya, dengan nikmat iman, kalau kita mati dalam keadaan itu, dalam keadaan beriman, kita akan masuk ke dalam syurga dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya, berterusan merasai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan ketahuilah, orang terakhir yang masuk ke dalam syurga, apa yang dia akan dapat di dalam syurga? Orang terakhir yang masuk ke dalam syurga, dia akan dapat seperti dunia ini dan 10 kali ganda daripadanya. Itu orang yang terakhir yang masuk ke dalam syurga. Macam mana pula kalau orang yang bertakwa, orang yang mati syahid, para rasul, para awliya, maka lebih lagi yang mereka dapat di dalam syurga kelak. Dan itu mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tak akan keluar daripadanya. Maka nikmat iman itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada seseorang. Wajib kita bersyukur di atas nikmat iman itu. Wajib kita bersyukur. Macam mana cara kita nak bersyukur dengan nikmat iman? Caranya adalah dengan kita belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama, belajar ilmu akidah, belajar ilmu ahli sunnah wal jamaah, yang mana dengannya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat pastikan keimanan kita tentang Allah dan Rasulnya adalah keimanan yang sahih. Dan kita belajar satu bab dalam ilmu akidah yang dinamakan sebagai babu riddah, perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, supaya kita dapat jaga keimanan kita daripada perkara-perkara tersebut. Ini cara untuk kita bersyukur di atas nikmat iman tersebut. Orang yang jahil, yang tak belajar ilmu akidah, yang tak tahu perkara-perkara yang membatalkan iman, boleh jadi dia melakukan perkara itu tanpa dia sedar. Orang yang tidak kenal kejahatan, boleh jadi dia terjatuh dalam kejahatan. Ibarat macam orang jahil ni, ibaratnya macam orang yang masuk ke dalam hutan tanpa membawa apa-apa bekalan. Contoh, dia masuk ke dalam hutan yang pada waktu malam yang gelap gelita, dia tak bawa torchlight
ataupun apa-apa bekalan bersama dengannya. Maka dia tak tahu di hadapannya boleh jadi ada lubang yang besar yang boleh menggelincirkan dia dan dia mati di dalamnya, ataupun ada binatang buas yang berada berdekatannya yang akan membahamnya, ataupun boleh jadi ada ular berbisa yang mendekatinya yang akan mematuknya dan menyebabkan kematiannya. Maka orang yang jahil, dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Orang yang tak belajar ilmu akidah, yang tak tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, maka boleh jadi dia melakukan perkara itu tanpa dia sedar. Ini keadaan yang sangat bahaya. Maka untuk kita selamatkan, untuk kita jaga akidah kita, keimanan kita daripada terbatal, wajib kita belajar ilmu akidah, wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita belajar apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, iaitu bab riddah, supaya kita dapat jaga keimanan kita daripada perkara-perkara tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahawasanya riddah itu ia ada 3 bahagian. Ini saya sebutkan secara ringkas tentang riddah. Riddah ataupun perkara-perkara yang membatalkan iman itu, ia terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah riddah dari sudut keyakinan. Seperti seseorang percaya bahawasanya Allah itu sama macam makhluk. Dia percaya Allah tu sama macam manusia, ataupun sama macam cahaya, ataupun Allah itu bertempat, ataupun Allah itu ada anggota badan baginya. Maka ini contoh riddah dari sudut keyakinan. Barang siapa yang mempercayai keyakinan seperti ini, maka rosak akidah dia, terbatal iman dia. Wajib dia mengucap semula 2 kalimah syahadah untuk kembali ke agama Islam. Dan bahagian riddah yang kedua ialah riddah dari sudut perbuatan. Seperti perbuatan sujud kepada berhala. Perbuatan sujud kepada berhala, sama ada dia buat dengan niat menyembah ataupun tidak, kedua-duanya merosakkan iman, membatalkan iman. Wajib dia mengucap semula 2 kalimah syahadah untuk kembali ke agama Islam. Begitu juga dengan perbuatan melempar mushaf Al-Quran ke dalam tong sampah, ataupun memijak mushaf Al-Quran, ataupun kencing pada mushaf Al-Quran, ataupun menulis ayat Al-Quran dengan air kencing. Ini contoh-contoh riddah dari sudut perbuatan. Barang siapa yang melakukannya, rosak akidah dia, batal keimanan dia. Wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah semula untuk kembali ke agama Islam. Dan riddah yang ketiga ialah riddah dari sudut ucapan, percakapan. Seperti seseorang mencaci Allah. Contohnya, dia ditimpa musibah yang berat, dia kata, "Ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah yang begitu berat kepada aku? Engkau ni zalim." Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini contoh mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencaci Allah, mencaci para rasulnya, para malaikatnya, syiar-syiar Islam, mencaci Al-Quran, contoh-contoh ini, barang siapa yang mengucapkannya, maka dia jatuh dalam kekufuran, terbatal keimanan dia. Wajib dia mengucap semula 2 kalimah syahadah untuk kembali ke agama Islam. Ini yang saya sebutkan ini hanyalah beberapa contoh daripada contoh-contoh riddah. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Wajib kita belajar supaya kita tahu apakah perkara-perkara itu, supaya kita dapat jaga keimanan kita daripada perkara-perkara tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang saya akan sebutkan apakah amalan yang saya janji untuk sebut di awal kuliah tadi, yang mana kalau kita beramal dengan amalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan orang itu ke dalam syurga tanpa azab. Iaitu hadis yang sama yang kita baca ini, ada riwayat yang lain. Kata ulama yang menafsirkan dengan tafsiran yang lain, barang siapa yang membaca lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini,
yang ia dipanggil sebagai lafaz asy-syahadah al-khassah. Lafaz syahadah khassah. Barang siapa yang membaca lafaz-lafaz ini setiap hari, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar. Orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, kalau dia melakukan dosa kecil, terjatuh dalam dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa tersebut. Kerana warid dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Maknanya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kecil. Maka orang yang Allah kurniakan kepadanya taufik untuk beramal soleh dan meninggalkan dosa-dosa besar, apabila dia tidak ada dosa besar padanya dan dosa-dosa kecil pula diampunkan, kalau dia mati dalam keadaan ini, dalam keadaan yang beriman, maka dia akan masuk ke dalam syurga tanpa azab. Ini fadilat membaca lafaz asy-syahadah al-khassah. Lafaz itu ialah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan naru haqq. Sampai sini ia dipanggil sebagai lafaz asy-syahadah al-khassah. Okey, sekarang saya akan bacakan dan tuan-tuan dan puan-puan ulang selepas saya, boleh? Okey. Lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan naru haqq. Baca lafaz ini setiap hari selepas subuh. Baca lafaz ini setiap hari selepas subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa azab, insya-Allah taala. Baik. Lafaz syahadah khassah ini saya akan sendkan kepada Ustaz Salman nanti. Nanti tuan-tuan dan puan-puan yang nak bacaan lafaz syahadah khassah ini dalam WhatsApp, nanti boleh minta daripada Ustaz Salman, insya-Allah taala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Sampai sini sahaja kuliah kita pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita, murahkan rezeki kita, keluarkan kita daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, kurniakan kepada kita kefahaman dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita husnul khatimah dan himpunkan kita di dalam syurga kelak bersama-sama orang yang kita kasih dan sayang. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.